Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu ala rasulillahi amma ba'd. Pada kali ini kita akan mengupas ayat-ayat penuh daripada surah Al-Fatihah. Nama lainnya adalah umpamanya Ummul Kitab, kalau tak silap Sab'al Masani dan lain-lainnya. Al-Fatihah ini sendiri maknanya adalah pembuka. Kalau tidak silap saya di atas wazan ismi fa'ilah. Yang mana dia menunjuk kepada pembuat. Yang ini kalau kita artikan ini adalah pembuka. Setelah ini surah yang pertama kali yang kita tengok di dalam ayat Quran, dan ianya wajib untuk kita baca dalam mana-mana solat, tak kira sembahyang fardu maupun sembahyang sunat. Kalau tidak dibaca, maka tidak sempurnalah sembahyang kita yang didirikan itu. Surah Al-Fatihah dalam surah jenazah pun kita kena baca. Surah Al-Fatihah ini mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulakan dengan bismillah. Nabi dia menyebut qala Rasul kullu amrin zibalin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Nabi mengajarkan kita bila kita mengerjakan sesuatu mesti dimulai dengan kita sebut basmalah. Sebab bila kita sebut maka terputuslah amalan itu. Dan selaras juga dengan ayat yang Allah menyatakan turun ayat pertama iaitu surah Al-Alaq untuk kita untuk membaca nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kita ni. Sebab itu wajar untuk kita mulakan dengan bismillah. Dan surah Al-Fatihah ini, ayat basmalah ini adalah ayat daripada surah Al-Fatihah itu sendiri. Bukan kita yang tambahkan, tapi memang ia adalah daripada kandungan surah ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah maknanya pujian. Pujian yang khusus kepada Allah. Berbeza dengan syukur. Syukur itu adalah bila didatangkan sesuatu sebab. Contohnya, diberikan kepada kita satu nikmat, baru kita ucapkan syukur. Itu bezanya. Alhamdulillah ini memang satu lafaz yang dikhususkan kepada Allah. Dan Alhamdulillah ini dia juga membawa makna dua, iaitu kesyukuran ada, dan dalam masa sama juga membawa pujian. Puji dan syukur. Kalau kita tahu perkataan pujian itu ada satu kalimat yang khusus, iaitu al-madhu. Al-madhu maknanya pujian. Contoh situasi yang mana apabila kita melihat seseorang memberi air kepada kawan dia, lalu kita ucapkan terima kasih kepada orang itu, walaupun bukannya bagi air kepada kita. Ini adalah kita sebut sebagai al-madhu. Lalu syukur. Al-syukur ini menunjukkan kepada ucapan terima kasih. Contoh situasi apabila seseorang itu memberikan air kepada kita, jadi kita ucapkan terima kasih kepada dia, itu adalah syukur. Jadi perkataan Alhamdulillah ini dia menggabungkan, dia membawa kedua-dua elemen pujian dan elemen syukur. Satu set. Lillahi Rabbil Alamin. Sekali pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin bila kita mendapat apa jua nikmat yang kita miliki. Dan dengan ucapan ini juga kita, insya-Allah, kita tidak berasa dengki dengan orang lain apabila orang lain itu diberikan nikmat yang lebih daripada kita. Persoalannya, adakah apabila kita ditarik nikmat kita, adakah kita akan ucapkan syukur kepada? Jangan bersedih terlalu lama. Kita yakinlah bahawa nikmat yang ditarik itu adalah sebagai gantian untuk didatangkan dengan nikmat lain. Barangkali boleh jadi nikmat yang lebih baik. Boleh jadi juga nikmat yang ditarik itu adalah satu ikhtiar untuk menarik kemudaratan daripada kita, untuk mengelakkan daripada kemudaratan yang lebih besar. Ada satu bencana yang menimpa kita, Allah tarik nikmat tersebut, Allah nak gantikan. Dan yang pasti kita masih lagi diberikan nikmat-nikmat yang lain. Satu nikmat ditarik, macam nikmat wang. Kita fikir, aku masih sihat, Allah bagi aku nafas, paru-paru aku bersih, aku boleh mengambil langkah, aku boleh berjalan, aku boleh bercakap, aku boleh buka mata, aku boleh gerakkan tangan ni, aku boleh pakai baju, aku boleh duduk, aku boleh bertasbih, aku boleh tonton. Alhamdulillah banyaknya. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin ini dalam bentuk idhaf. Rabb ini adalah mudhaf, manakala al-alam ini adalah bentuk mudhafun ilaih. Maksudnya al-alamun, sebab dia dalam jamak muzakkar salim pada al-alam, tapi disebabkan berlakunya idhafah, dia berada di dalam kedudukan mudhafun ilaih, maka huruf waw itu pasti kepada huruf ya,
Jadi majrul dia. Rabb di sini bukanlah bererti Tuhan yang disembah. Sebab itu kita lihat dalam surah lain tu ada menyebut tentang perkataan Rabb, tetapi bukan menunjuk kepada Tuhan, menunjuk kepada manusia. Seperti dalam surah Yusuf ada disebut Nabi Yusuf kata, irji' ila rabbika fas'alhu ma balu niswati lati qatta'na aydahunna. Kembalilah kepada Tuhanmu. Kalau tidak silap, kembali pada Tuhan ni dan tanyalah perihal perempuan-perempuan yang telah potong tangan mereka tu. Kalau mereka melihat Nabi Yusuf yang tampan, itu mana dipanggil oleh Zulaikha yang berasa tak puas dengan perempuan-perempuan ni kan. Perempuan ni gosip-gosip pasal dia dengan Nabi Yusuf tu kan. Jadi Zulaikha tu panggil diorang ni, panggil Yusuf kata perempuan tu tengah potong-potong. Jadi mereka terpotong tangan. Tanpa sedar mereka kata, Qulna hasyalillahi mahazab Bashar in haza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini adalah malaikat. Ada ayat yang mengatakan perkataan Rabb. Tapi Rabb ini bukanlah Tuhan. Rabb ini maknanya memelihara, tadbir, memiliki. Kalau ilah, ilah ni barulah disebut sebagai sembahan. Tuhan yang tersembah. Sebab itu ada perkataan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah Allah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'adil Amin. Nabi dia menyebut qala Rasul laqinu mautakum la ilaha illallah. Sebutlah pada orang yang nak meninggal, yang talqin kepada mereka, kata mereka nak mati, sebutlah la ilaha illallah. Nabi tak kata asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kita tahu budaya setengah dalam masyarakat kita, dia nak meninggal sebut si fulan, sebutlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Panjang susah. Nabi sendiri sebut, suruh kita bagi tahu la ilaha illallah dah cukup. Tu tak payah panjang-panjang asyhadu anna muhammadar rasulullah. Susah. Sebab mereka yang dengan zat tu nafas dia tercungap-cungap mereka dalam begitu keadaan nak beralih alam, takut, gemetar, semua datang. La ilaha illallah dah cukup. Man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Tapi kalau ada yang tak dapat sebut la ilaha illallah, jangan kita buruk sangka pada dia. Kemungkinan dia sebut dalam hati, kemungkinan dia ada sebut kita tak dengar. Jangan buruk sangka dengan sesuatu tu. Tak bermakna kalau dia tak sebut tu, oh ni tak masuk syurga. Jangan. Sebab banyak sebab lain tu. Begitu juga kalau kita macam dari kubur seorang kan, nampak oh tulang ni maknanya dia bukan orang yang beriman. Jangan buruk sangka begitu. Sebab tak semua ni lihat dengan mata kasar tu adalah petanda jaminan. Kalau ni tulang maknanya ni bukan orang yang beriman. Ini adalah tabi'i, bersifat tabi'i kharij, benda yang zahir, benda yang melibatkan luaran. Kita tak boleh nak menghukum benda yang dalaman, benda yang melibatkan alam lain. Tak boleh ada perkara yang macam tu. Jadi saudara-saudara, panjang cerita dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang mentadbir sekalian alam. Alam ni bukan satu alam je. Allah sebut al-alam ni dalam bentuk lafaz jamak. Banyak alam tu. Bukan hanya bumi saja. Allah juga ceritakan allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, yang menciptakan 7 langit tingkat. Ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Cuba kau lihat, ada tak sesuatu yang cacat ataupun tidak seimbang pada ciptaan Allah? Ada tak langit tu tak seimbang, nak berat, nak jatuh ke, macam ada keluar sikit ke, ada terkoyak sikit? Tak ada. Ar-Rahmanir Rahim. Allah menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini adalah sifat daripada sifat-sifat Allah yang kita tahu daripada 99 sifat. Kenapa Allah ada sifat-sifat dia? Secara ringkasnya, dia nak menunjukkan kepada kemesraan di antara Tuhan dan makhluk dia. Tuhan dengan ciptaannya. Analoginya begini, macam ada seorang lelaki dengan seorang ibu, dia akan disifatkan sebagai seorang anak. Tapi bagi isterinya, isteri lelaki itu, dia dianggap sebagai seorang suami. Dan bagi dia dengan anak-anak, dia akan dianggap sebagai seorang bapa. Dia disifatkan sebagai seorang bapa. Manakala bagi dia dengan anak murid, dia disifatkan sebagai seorang guru. Begitu juga Allah. Allah juga ada sifat namanya Al-Jabbar bagi mereka yang memusuhi Allah. Dan Allah juga disifat sebagai Ar-Rahman pada mereka yang kufur ataupun ingkar dan perintahnya.
Allah juga disifatkan sebagai Ar-Rahim bagi para mukmin. Jadi Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah dengan semua makhluknya. Tidak kira lah mereka itu beragama Islam ataupun tidak. Semua sekali. Orang Zimbabwe, orang ni semua, orang yang agama Katolik, orang yang agama Buddha. Manakala Ar-Rahim disifatkan dengan orang-orang yang taat dengan perintah Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin. Dalam ayat ini, Malik maknanya ada raja. Ada perkataan mulk. Mulk ini maknanya kerajaan. Milk ini milikan. Apa ya? Malaikat. Dan ini adalah Malik. Malik maknanya raja. Raja Yaumiddin, hari pembalasan nanti. Bagaimana kita lihat semua penguasa-penguasa pada ini. Kita ada sultan-sultan. Boleh sebut sebagai Salatin. Kita ada juga yang di Pertuan Agong. Kita ada Governor. Kita ada banyaklah. Semua itu dianggap, disegani, dihormati oleh rakyat-rakyat. Dianggap sebagai satu kuasa besar yang menjadi payung kepada mereka. Apabila sampai pada hari itu, yang akan menjadi raja ialah Allah. Dia lah yang menjadi Malik pada hari pembalasan itu. Hari semua innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Kamu dibalas dengan apa yang kamu telah kerja. Kalau pada masa itu ada orang yang terlepas daripada dihukum disebabkan kezaliman yang dilakukan, disebabkan kejahatan yang dilaksanakan, disebabkan keburukan yang mereka kerja, mereka menganiayai orang, tapi mereka terlepas daripada hukum dunia, maka pada masa itu no way you to run. No run. Tak boleh dah dan cari lubang tikus untuk hendak. Tak boleh dah untuk bersembunyi di bawah longkang. Tak boleh untuk melarikan diri ke mana hutan-hutan yang ada. Tak ada. Semua akan menghadap. Di situ Allah akan balas. Allah akan laksanakan keadilan. Allah sebagai raja. Bagi orang-orang yang dizalim di atas dunia ini, susahlah berasa sedih sebab Nabi ada bagi tahu doa kalian itu diangkat oleh Allah. Qala Rasul ittaqi da'watal mazlum. Takutilah doa orang yang dizalimi. Fa innaha laisa bainahu wa bainallahi hijab. Kerana semuanya di antara doa dia itu dengan Allah tiada lagi hijab, tiada lagi batas, tiada lagi tabir yang menutupi, yang menghalang antara dia untuk capai pada Allah. Ini doa itu terus diangkat kepada batasan. Allah terus menerima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ni adalah lafaz hanya di kau. Only you. Taksis khusus hanya pada di kau. Bukan perkataan laka. Kalau laka ni hanya pada ada untuk kamu. Tapi boleh jadi juga untuk orang lain. Seperti satu analogi yang menunjukkan kepada ada seorang lelaki ni. Nama dia Ahmad. Dia jumpa dengan isteri dia nama Mary. Mary ni orang putih. Jadi Ahmad ni pergi pada Mary, cakap, laka uhibbu. Pada engkau aku sayang. Engkau aku sayang. Tapi tak bermakna orang lain tak sayang. Mungkin di belakang dia tu ada lagi 3 perempuan lain yang dia suka. Itu maknanya laka. Maknanya bukan menunjuk kepada pengkhususan. Tapi kalau perkataan iyaka, lafaz iyaka itu, ia berusaha tersis. Hanya pada di kau saja. Ahmad kata pada Mary tu, iyyaka uhibbu. Hanya di kau saja aku sayang. Aku cinta. Aku kasih. Aku nak peluk. Itu. Iyyaka. Jadi dalam ayat ini disebutkan iyyaka na'budu. Hanya pada di kau kami sembah. Kemudian disusuli, diikuti dengan ayat wa iyyaka nasta'in. Pada di kau kami mohon bantuan, pertolongan daripada perkataan Tuhan. Dikatakan tafsir bahawa kita kata pada Allah, pada di kau kami sembah. Dan kemudian kita minta pertolongan kepada Allah untuk sembah dia. Maknanya nak kata bahawa semuanya itu adalah atas daripada bantuan Allah. Kita nak sembah Allah pun perlu dapatkan bantuan daripada Allah. Perlu mendapatkan taufik daripada Allah. Betapa lemahnya seorang itu bahkan nak sembah pada Allah, nak dapatkan niat, nak dapatkan semangat tulus beribadah kepada Allah,
pun perlu mendapatkan taufik daripada Allah. Jadi jangan sangka kita ni hebat beribadat kerana diri kita, kerana kudrat diri kita. Tidak. Tetapi kerana taufik daripada Allah. Itu apa yang dimaksudkan daripada lafaz Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus. Kita nak minta Allah bukan sekadar tunjukkan kita, tapi Allah pimpinkan kita sampai ke syurga, sampai syurga, to heaven. Kita pernah lihat dalam cerita Netflix ada good boys go to heaven. Cerita Korea. Kita nak minta Allah tu bantu kita. Contoh analoginya seperti ada seorang lelaki dengan anak dia kecil. Dia baru belajar berjalan. Dia berjalan sikit-sikit. Bapak dia standby. Bila mana baby tu nak jatuh, anak dia tu nak jatuh, bapak dia dah sedia. Begitu juga dengan kita. Kita nak minta Allah pimpin kita ke syurga, dan dalam masa yang sama bila kita nak jatuh, Allah bantu, Allah standby bantu kita. Allah beri taufik pada kita. Ini dah dimaknai dengan ihdinas siratal mustaqim. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus. Dan ada satu hadis dekat saya, hadis qudsi, mana-mana surah hamba menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah akan beritahu hamidani abdi, hamba-Ku ini telah memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, hamba itu sebut Ar-Rahmanir Rahim, Allah beritahu Asna alayya abdi, hamba-Ku ini telah memuliakan. Bila hamba itu sebut lagi Maliki Yaumiddin, maka Allah beritahu Majjadani abdi. Kita kata Allah tu Raja hari pembalasan. Maka Allah beritahu kepada kita Majjadani abdi, hamba-Ku ini telah mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa baina abdi wa li abdi mas. Ini adalah di antara aku dengan hamba-Ku, dan apa jua untuk hamba-Ku apa yang dia minta. Ihdinas siratal mustaqim. Hamba tu sebut ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka hamba ni Allah bagi tahu hadza li 'abdi wa li 'abdi mas. Ini buat hamba-Ku apa yang dia. Jadi kita berbalik sebelum tadi ayat yang terakhir, kita nak renungi tentang lafaz siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita minta kepada Allah supaya dibagi jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang dikau kurniakan nikmat kepada mereka. Siapakah? Ini kita rujuk kepada ayat dalam surah An-Nisa ayat 69 yang mana Allah menyebut wa man yuti'illah war rasul ulaika allazina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alim. Sesiapa yang taati Allah, taati Rasul, mereka itulah Allah kurniakan nikmat bersama-sama dengan Nabi, Siddiq, wasyuhada, dan orang yang syahid, orang yang salih. Mereka itu adalah sebaik teman yang sebaik-baik. Itulah kurniaan daripada Allah, dan Allah Maha mengetahui. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan yang dimukai, waladdallin, dan bukan jalan mereka yang sesat. Itulah sebanyak penerangan yang dapat saya kongsikan tentang surah Al-Fatihah ini. Mudah-mudahan kita dapat untuk menghayati dalam kehidupan kita, bukan sekadar kita membaca tanpa memahami, tetapi kita juga cuba untuk menciwat apa yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya, apa yang baik itu adalah datang daripada Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.